Bunga sekuntum tumbuh melata, pohon rindang si pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sajikan pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah subjek GICS 1082 iaitu Dr. Kamarudin bin Ilyas. Hari ini kumpulan saya iaitu kumpulan 5 akan membentangkan tajuk perubahan harga petroleum serta sumber-sumber alternatif. Baik, jadi saya akan mulakan dengan pengenalan di mana saya akan kongsikan apa sebenarnya yang disebut sebagai petroleum. Perkataan petroleum berasal daripada bahasa Yunani di mana petra bermaksud batu dan oleum bermaksud minyak. Dan ianya merupakan sejenis cecair gelap dan pekat yang juga dipanggil sebagai emas hitam kerana sangat-sangat berharga. Baik, sekarang kita akan tengok pula kepada bagaimana sebenarnya petroleum terbentuk. Sebenarnya, petroleum terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang telah mati, yang tenggelam di dasar laut. Kemudian ditimbus oleh sedimen. Sedimen ni seperti lumpur, pasir, minyak dan sebagainya. Melalui tindakan bakteria, perebutan berlaku dalam keadaan yang kurang oksigen dan proses penguraian di bawah suhu dan tekanan yang sangat tinggi menghasilkan petroleum dan gas asli. Baik, petroleum pula terdiri daripada campuran hidrokarbon kompleks yang boleh diasingkan secara penyulingan berperingkat kerana setiap bahan dalam petroleum tu mempunyai takat didih yang berbeza. Sedikit info tambahan, gas asli pula terdiri daripada metana, sedikit etana, ada propana dan juga ada hidrokarbon berat. Assalamualaikum kepada Dr. Kamarudin dan rakan-rakan sekalian, dan saya akan berkongsi sedikit tentang pengenalan isu petroleum. Dan sebenarnya harga minyak mentah telah meningkat secara mendadak di pasaran sejak pertengahan tahun 2004 dan kenaikan harga minyak dunia adalah bersandarkan kepada penanda arasan minyak dunia. Dan sebenarnya kepentingan penanda aras ni adalah berfungsi untuk harga rujukan, digunakan sebagai harga rujukan bagi pembeli dan penjual minyak mentah dunia. Dan seterusnya, penanda aras minyak sering disebut dalam media sebagai harga minyak. Baik, bercakap tentang penanda aras minyak mentah, saya akan kongsikan dua syarikat minyak mentah yang paling popular iaitu Brent Crude dan juga West Texas Intermediate. Saya akan kongsikan sedikit sebanyak tentang syarikat minyak mentah Brent Crude. Dan minyak mentah Brent ini merupakan salah satu penanda aras minyak yang paling popular di dunia. Dan minyak ini diperolehi daripada Laut Utara. Dan Brent juga menjadikan penanda aras yang baik kerana minyaknya mudah diperhalusi menjadi produk seperti diesel, petrol dan produk akhir lain. Dan ianya juga sangat diminati kerana konsisten. Dan kawasan perairan minyak Brent ni adalah di antara Norway. Seterusnya, kita lihat pula kepada syarikat minyak mentah West Texas Intermediate ataupun WTI. Dan WTI ni adalah minyak mentah yang ringan dan manis. Petroleum dengan sulfur kurang daripada 0.5% disebut sebagai manis dan dianggap sebagai salah satu penanda aras minyak global utama. Bersama dengan minyak Brent. Dan WTI ini sebenarnya adalah gabungan beberapa minyak yang digerudi dan diproses di Amerika Syarikat. Dan fungsi utama dia adalah sebagai penanda aras untuk pasaran minyak Amerika Syarikat. Baiklah, saya akan menerangkan tentang implikasi harga kenaikan petroleum terhadap negara. Krisis Asia bermula pada pertengahan tahun 1997 dan telah mempengaruhi mata wang, pasaran saham dan harga aset beberapa ekonomi Asia Tenggara. Bermula dengan kejadian di Amerika Selatan, pelabur barat kehilangan kepercayaan terhadap keamanan di Asia Timur dan mulai menarik kembali wang pelaburan mereka. Seterusnya, Malaysia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 sehingga tahun 1998. Ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 7.4% dalam tahun 1998.
Semua negara yang dilanda krisis mengalami kejatuhan nilai mata wang, nilai pasaran saham dan kejatuhan nilai aset. Akhir sekali, indeks KLSE iaitu Kuala Lumpur Stock Exchange menjunam dari 1,200 mata kepada paras di bawah 600 mata. Nilai ringgit merosot sebanyak 50% daripada RM2.50 kepada RM4.10 bagi setiap dolar. Seterusnya, kesan buruk kenaikan harga minyak di Malaysia telah menyebabkan negara terpaksa menanggung subsidi beban yang sangat tinggi. Hal ini demikian kerana subsidi terpaksa ditanggung oleh kerajaan terutamanya untuk memberi manfaat kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Pemberian subsidi yang tinggi boleh membantutkan ekonomi dan pembangunan negara kerana kerajaan perlu menyalurkan dana yang banyak bagi menampung kenaikan harga minyak yang melambung naik kepada golongan berpendapatan rendah. Sambungan dengan itu, kerajaan terpaksa menanggung risiko yang tinggi bagi menampung subsidi minyak yang menjangkau lebih 33 bilion. Tegasnya, pemberian subsidi kepada golongan berpendapatan rendah menyebabkan kerajaan semakin terbantut dari segi ekonomi dan pembangunan akibat daripada harga minyak yang semakin melambung. Kenaikan harga petroleum bukan sahaja memberi impak yang negatif kepada negara, malah ianya juga turut memberikan kesan yang buruk kepada kehidupan manusia. Kesan daripada kenaikan harga petroleum telah menyebabkan harga barangan keperluan meningkat. Seperti contoh, kos pembuatan dan pemprosesan barangan meningkat. Akibat daripada kesan kenaikan harga barang dan perkhidmatan ini, rakyat terpaksa berhadapan dengan bebanan dalam kehidupan. Selain itu, harga rumah juga turut meningkat. Hal ini demikian kerana kesan daripada bahan mentah yang meningkat. Pengusaha dan peniaga terpaksa menanggung kos bebanan yang tinggi seperti kenaikan sewa dan bahan mentah. Bukan itu sahaja, malah kos perkhidmatan awam seperti bas dan taksi juga akan meningkat sekaligus telah menjadikan kos sara hidup seseorang itu tinggi. Seterusnya kita lihat pula untuk sumber alternatif kepada petroleum. Jadi, tenaga alternatif ini boleh menggunakan pelbagai sumber tenaga yang merupakan satu alternatif untuk mengganti bahan api fosil. Alternatif ini bertujuan untuk menangani kebimbangan bahan api fosil. Sebagai contoh, ia dapat mengurangkan pelepasan karbon dioksida yang tinggi dan ia juga merupakan satu faktor yang penting dalam pemanasan global. Kenderaan jenis hybrid dan elektrik sesuai digunakan bagi mengganti penggunaan kenderaan yang menggunakan minyak petrol. Kereta hybrid mempunyai enjin petrol dan motor elektrik yang mampu untuk menjimatkan petrol. Manakala, kereta jenis elektrik pula menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya dan menggunakan kuasa elektrik untuk menggerakkan kenderaan tersebut. Antara contoh sumber tenaga alternatif ialah kita ada tenaga marin, tenaga hidroelektrik, tenaga angin, tenaga geoterma dan tenaga solar. Kesemua tenaga ini bukan sahaja boleh digantikan sebagai bahan bakar, tetapi ia juga merupakan satu nilai yang dapat membantu ekonomi negara. Kita dapat lihat kesedaran dalam kalangan individu masih rendah dalam mengurangkan penggunaan dan menjimatkan petrol. Pihak kerajaan dan pihak bertanggungjawab sewajarnya mendedahkan maklumat mengenai sumber ini kepada orang awam agar mereka sentiasa peka dan tidak mempertikaikan tentang harga minyak yang tidak menentu disebabkan keadaan semasa di seluruh dunia. Di sini dapat kita simpulkan bahawa petroleum dan bahan mentah yang lain merupakan sumber yang penting untuk semua masyarakat. Walau bagaimanapun, terdapat juga kebaikan dan keburukan. Oleh itu, kita haruslah menjaga dan mencuba alternatif lain yang dapat membantu ekonomi negara dan juga dunia pada masa akan datang.
Jadi, tamatlah sudah penerangan daripada kami bertiga mengenai perubahan harga petroleum dan juga sumber-sumber alternatif. Kami memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan daripada kami sekumpulan. Sekian, terima kasih.